Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Surah Ghafir, itu surah yang ke-40 ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir di sini itu orang yang kafir dari sudut i'tiqad, kafir i'tiqadi, itu kafir hakiki, orang bukan Islam lah. Yang kedua, kafir yang dimasukkan di sini juga itu kafir amali ataupun kita sebut sebagai kufur amali. Mana kufur dari sudut amal. Akidah dia tidak kufur, amal dia tu kufur. Ini berlaku kepada orang bukan Islam, orang Islam, Muslim. Mereka dari sudut akidah mereka mentauhidkan Allah, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari sudut amal mereka tidak mahu beramal. Tidak mahu beramal tu sama ada degil ataupun dengan sebab kejahilan mereka ataupun dengan sebab kelalaian mereka dengan urusan-urusan tertentu. Sebab setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama juga mereka perlu beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di dalam ayat yang lain Allah sentiasa menyebutnya, dalam Quran Allah sentiasa menyebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Mana di samping kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, mana kita perlu beramal dengan amal-amal yang soleh. Dan amal-amal yang soleh ini itu amal yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab asalnya kita memang tak tahu macam mana kita nak beramal, ya. Allah telah utuskan Nabi SAW untuk mengajar kepada kita macam mana kita nak beramal. Macam mana dari sudut kepercayaan tu, alhamdulillah kita percaya, kita yakin Allah tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut nak mematuhi perintah Allah, dari sudut nak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu macam mana tu terus kan? Yang tu kita sebagai hamba Allah ni asalnya kita tidak tahu. Oleh kerana itulah Allah telah utuskan Nabi SAW ya, untuk mengajar kita ya, bagaimana kita nak mematuhi perintah Allah, bagaimana kita nak bersolat ya, bagaimana kita nak berpuasa. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, terusnya kita akan menjalani ibadat puasa. Ini semua diajar oleh Nabi SAW ya. Jadi sebahagian daripada orang Islam ataupun orang beriman ni dari sudut akidah tu memang mereka percaya, tapi dari sudut amal mereka tidak mahu berpuasa, mereka tidak mahu patuh kepada perintah Allah. Jadi dari sudut lafaz kufur itu juga termasuk ya, golongan orang Islam seperti ini kita boleh sebut mereka ini sebagai kufur lah, tetapi bukan kafir seperti mana orang kafir. Kita sebut mereka ini sebagai kufur amali, mana dari sudut amal. Jadi dalam ayat yang ke-10 surah Ghafir ni Allah gambarkan kepada kita semualah gambaran golongan orang kafir ni di hari akhirat nanti apa yang berlaku pada mereka. Jadi salah satu daripada peristiwa ataupun keadaan mereka Allah cerita kepada kita. Inilah dalam ayat ke-10. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang lain, cuma saya petik ni adalah salah satu daripada peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Apa berlaku? Yunadaun, akan diseru mereka ini, akan dipanggil mereka ini ataupun diberitahu kepada mereka ini oleh malaikat ataupun Allah Ta'ala sendiri akan memberitahu kepada mereka, la maqtullah,
ya, kemurkaan Allah. Allah bagi tahu pada mereka, kepada orang kafir ini, wahai orang kafir, la maqtullah akbaru min maqtikum anfusakum. Benar-benar kemurkaan Allah ini lebih besar daripada kemurkaan kamu pada diri kamu sendiri. Maknanya, ya, orang kafir ini tuan-tuan sekalian, di hari akhirat nanti mereka akan murka. Dari satu sudut kita tengoknya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mereka akan murka pada diri mereka sendiri. Maknanya mereka marah pada diri mereka sendiri. Ya, ketika mana? Idh tud'auna ilal iman, di waktu kamu di dunia terdahulu diseru kepada beriman, untuk beriman, untuk patuh kepada perintah Allah, untuk mentauhidkan Allah, fatakfurun, lalu kamu kufur. Maknanya di dunia terdahulu tuan-tuan sekalian, ya, Allah telah hantar kepada manusia ini rasul, ya, ataupun kita kata ustaz-ustaz, penceramah, pendakwah lah, untuk memberi peringatan kepada kita semua tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut akidah ataupun dari sudut amal. Ya, sebab tu kita tengok sekarang ni, kalau kita tak datang masjid betul-betul, kita boleh tengok daripada YouTube-nya, daripada mana-mana saluran media kita boleh tengok. Jadi dakwah tu sampai kepada kita. Tetapi perlu kita ingat, apabila dakwah tu sampai kepada kita tu sebenarnya, tak dapat tidak, kita kena sahut. Ya, kita kena terima, kita kena sahut seruan Allah. Sebab pendakwah Rasul ini sebagai satu perantaraan. Ya, sebenarnya yang mengajak kita, menyuruh kita ni Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Bilal lah tuan-tuan, Tok Bilal, ya, yang azan mengajak kita hayya 'alas solah tu, pada zahirnya kita tengok Tok Bilal yang ajak, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ajak kita tu. Ya, dari sudut hakikat tu Allah telah mengajak kita ni untuk beriman, untuk beramal soleh. Fatakfurun, lalu kamu kufur ketika itu. Mana kamu tidak mahu ikut, kamu tidak mahu menyahut. Ya. Jadi apa berlaku tu kan? Di waktu kita enggan untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah beritahu Allah telah murka kepada kamu. Allah marah. Ya, apabila diajak untuk beriman, apabila diajak untuk mentauhidkan Allah, apabila diajak untuk bersolat, ya, kita tidak mahu sahut, mana kita tidak mahu bersolat, mengerjakan perintah Allah. Di waktu tu Allah telah murka. Betul-betul benar-benar kemurkaan Allah itu lebih besar daripada kemurkaan kamu pada diri kamu pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, manusia ni apabila di dunia ni diajak mereka ni untuk beriman, mereka tidak mahu. Mereka tidak rasa apa-apa. Ya. Contoh orang ajak kita untuk bersolat, kita tidak mahu solat. Adakah kita rasa marah pada diri kita? Kita tidak rasa apa-apa, betul-betul sekalian. Tapi di waktu tu Allah telah murka kepada kita. Kita akan marah pada diri kita bila terusnya di hari akhirat nanti, di waktu tu. Marah di sini dengan maksud penyesalan. Dia panggil marah menyesal. Ya. Kadang-kadang kita, contohnya tu kan, kita nak marah lah, nak marah. Sebab apa? Sebab dulu kita tidak belajar bersungguh-sungguh, terusnya waktu di sekolah menengah dulu ataupun waktu di universiti, menyebabkan sekarang kita hidup susah. Jadi kita rasa nak marah pada diri kita. Ni nak marah tu kemudian. Jadi kita pun di akhirat nanti, orang kafir ni lah, orang yang kufur pada Allah, mereka akan marah pada diri mereka sendiri. Marah tu besar dah, marah sungguh-sungguh lah. Kenapalah aku dulu tidak patuh? Kenapa aku dulu tidak sahut seruan Allah? Kenapa aku tidak solat? Kenapa aku tidak berpuasa? Alangkah baik kalau aku puasa. Alangkah baik kalau aku bersolat. Tidaklah aku susah seperti ini, tidaklah aku diazab seperti ini. Dalam Quran banyak tu sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita kalau kalau dulu di dunia. Jadi kalau di hari akhirat ini memang tak terpakai. Wa qalu law kunna nasma' dalam surah Al-Mulk. Mereka berkata, siapa dia ni? Iaitu ahli neraka lah, cerita dalam surah Tabarak, surah yang sentiasa kita baca tu. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalaulah di dunia terdahulu kami dengar kuliah, kami dengar ceramah, kami dengar tazkirah, aw na'qil, ataupun kami berfikir, guna akal fikiran kami ni, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu sekali kami pada hari ini tidak akan masuk neraka jahanam. Kalau. Jadi kalau ni tu sebenarnya di dunia ni pun kita tak pakai dah. Kalau dulu aku belajar sungguh-sungguh, tak adalah susah macam ni. Kalau dulu aku ambil periksa, tak adalah, tidak akan susah lah aku sekarang ni. Jadi kalau di dunia pun kita tak boleh nak pakai kalau ni tu sebenarnya, apatah lagi di hari akhirat nanti. Tapi ini berlaku. Manusia akan jadi marah.
Jadi Allah menyedarkan kita. Sebab di dunia terdahulu kita tidak sedar. Dan akhirat ni salah satu tempat atau waktu yang mana Allah akan menyedarkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita di hari akhirat nanti perkara-perkara yang kita lakukan di dunia tu sebenarnya. Itu salah satu peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat nanti, sebab manusia tidak sedar, manusia lupa, manusia leka di dunia ni. Yang kita tidak perlu cerita yang 20 tahun, 30 tahun yang lepas tu sebenarnya. Pagi tadi pun kita tetap ingat. Peristiwa pagi tadi apa yang telah kita buat tu sebenarnya. Semalam kau kita kata 2 hari lepas, 10 tahun lalu memang kita tidak ingatlah. Tetapi kita kena ingat, ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah sebut dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak akan leka, tidak akan lupa. Ma ta'malun, apa sahaja perbuatan yang kamu kerjakan di dunia terdahulu ni, Allah Taala tidak pernah lupa, dan Allah akan cerita kepada kita di hari akhirat nanti setiap amal perbuatan yang kita buat. Di waktu itulah manusia akan menyesal sungguh-sungguh. Bukan menyesal biasa. Dalam ayat yang lain Allah sebut, wa anziruhum yaumal hasrah, ya, berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka, yakni kepada manusia, yaumal hasrah, akan hari penyesalan yang cukup besar. Manusia akan menyesal sungguh-sungguh. Hatta dalam satu riwayat menyebut tuan-tuan, ahli syurga pun menyesal juga. Ahli syurga, dia dah masuk syurga dah. Apabila dia tengok keadaan ahli syurga yang berada tinggi lagi daripada dia, ya, dan nikmat tu lebih besar lagi lah. Yang membezakan dia dengan syurga atas tu satu darjah aja. Kita kata satu tingkat lah. Satu tingkat. Contoh kalau kita kata tingkat 14, ni tingkat 15. Satu tingkat je. Tapi nikmat dia tu luar biasa. Itu perbezaan syurga dengan rumah kita di dunia ni. Rumah kita ni tu boleh jadi orang tingkat atas tu lebih miskin daripada orang tingkat bawah tu. Kan? Orang tingkat bawah ni jutawan, orang tingkat atas tu mungkin papa kerana pun dia. Itu dunia. Tapi akhirat tidak. Akhirat ni, syurga ni dia ke atas. Semakin atas tu semakin tinggi, semakin nikmat kedudukan. Jadi yang membezakan itu berapa? Satu amal. Dia kata, alangkah menyesalnya kalau aku beramal. Kan? Kalau aku sebut subhanallah pun kira satu amal lah juga. Allah Ta'ala tidak akan dia tidak mensia-siakan setiap amal perbuatan kita. Orang yang tasbih 100 kali subhanallah dengan orang yang tasbih 101 kali, sama ke? Tak sama. Beza tu syurga dia, nikmat yang dia miliki. Yang tu pun menyesal tu. Dia kata, Allah, kalau aku beramal lebih sikit, tinggi lagi darjat aku. Jadi kalaulah ahli syurga pun menyesal tu, ahli neraka menyesal ni banyak sebab lah. Kenapa aku tidak buat? Sebab perintah Allah tu tidak payah tu sebenarnya. Tidak payah. Nak solat kita kata nak solat 10 minit kita kata. Mungkin hari Jumaat ni lama sikit lah, kita kata sejam. Ya. Kalau kira solat sebenar tu sekejap je. Sekejap je, 10 minit, 15 minit. Kenapa aku dalam keadaan 15 minit ni aku tidak boleh patuh pada perintah Allah, menyebabkan duduk dalam neraka bertahun-tahun tu sebenarnya. Satu solat yang ditinggalkan oleh manusia ni dalam satu riwayat, walaupun riwayat ni tidak sahih, tapi untuk tazkirah tu, mana untuk hadar, mana untuk beri peringatan tu, dia dhaif, dia boleh pakai. Nabi SAW menyebut tuan-tuan sekalian akan berada dalam neraka jahanam satu hukum. Perkataan hukum ni ada dalam Quran surah Kahfi. Hukum ni tempoh. Kalau kita sekarang ni kita guna abad, kurun, satu abad, satu kurun, satu dekad. Di hari akhirat tu Allah Ta'ala guna hukum. Hukum ni sebahagian ulama tafsir kata ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun pun ada pendapat ulama. Dahsyat tu. Kenapa? Satu solat tinggal. Dah kalau satu hari tu 5 solat. Inilah yang menyebabkan manusia menyesal, sebab perintah Allah ni tuan-tuan sekalian tidak berat. Contoh, beriman, mentauhidkan Allah, menerima Allah itu sebagai Tuhan yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, berat ke? Lebih berat daripada buat bangunan lagi. Kita boleh tanya kalau siapa-siapa ada engineer sini tuan, nak siapkan satu bangunan bukan senang tu kan. Juta-juta projek dan mungkin bertahun projek. Tapi munasabahlah dengan keuntungan dia dapat tu, tak apalah, puas hati. Tapi kita kata beratlah nak siapkan dengan satu projek ni untuk beriman kepada Allah, nak menerima Allah itu sebagai Tuhan. Ni dan menolak makhluk-makhluk lain selain Allah itu sebagai Rabb dan sebagai ilah, payah kau.
la ilaha illallah. Ya. Tidak payah sebenarnya, tapi manusia tidak mahu terima. Menyebabkan mereka kekal dalam neraka jahanam. Kekal. Kalau yang tidak beriman ni, dia kekal. Tidak akan keluar dah sampai bila-bila. Inilah yang manusia menyesal. Dia panggil penyesalan berserta dengan penyeksaan. Ada orang menyesal, dia tidak terseksa. Ada sebahagian manusia dia menyesal, dalam keadaan dia menyesal tu dia terseksa. Tu hasrah Allah sebut dalam surah Maryam. Ada tambah lagi dalam ayat ni, menyesal dan jadi marah pada dirinya sendiri. Kita tak, kalau tuan-tuan boleh bayangkanlah, walaupun tidak, kalau kita nak gambarkan keadaan seperti ini di dunia, tidak berlaku, kita tidak rasa ni keadaan seperti ini tu sangat. Cuma kita boleh adakan satu gambaran, kita boleh gambarkan bagaimana dahsyatnya keadaan orang kafir di hari akhirat nanti bila mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu, Allah Taala ni dia bagi tahu ni untuk membangkitkan kesedaran kita supaya kita ingat kembali, dan ketika ini manusia akan rasa menyesal dan juga dia marah pada diri sendiri. Kemudian ayat seterusnya, ayat 11, Allah Taala sebut qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn. Mereka pun kata, orang kafir inilah, sama ada orang kafir hakiki ataupun orang syirik pun dia termasuk juga di sini, ataupun orang kafir amali, mereka pun doa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala, dalam doa mereka, rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn. Ya Allah, ya Tuhan kami, amattana thnatayn, kamu telah matikan kami 2 kali. Wa ahyaitana thnatayn, dan kamu telah menghidupkan kami 2 kali. Dalam ayat ni lah Allah Taala sebut. Jadi sebenarnya mati 2 kali, hidup 2 kali ni kita semua ni lah tu. Kita semua ni sebenarnya mati 2 kali. Dan hidup 2 kali. Kita 2 kali hidup, bukan sekali, 2 kali hidup. Kenapa? Dia Allah Taala sebut dalam ayat ni. Cuma melalui lafaz orang kafir. Walaupun lafaz orang kafir, tapi dia memberi menyampaikan kepada kita satu perkara yang kita lalui semua dah sebagai manusia, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Ini keadaan kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Jadi apa makna mati 2 kali di sini? Dia ataupun bila kita mati 2 kali kan? Jadi pertama kita tengok, ya Allah Taala sebut mati dulu. Rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn. Mati dulu sebelum hidup. Sama seperti mana dalam surah Tabarakalladzi kan, Allah Taala sebut alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Taala yang menciptakan mati dan juga hidup. Mati dulu. Kenapa? Sebab asalnya manusia itu daripada mati. Mati. Jadi mati di sini, dengan ada yang mengatakan mati di sini maknanya tidak ada langsung. Sebab apa? Sebab dalam ayat lain Allah Taala guna mati itu dengan tidak wujud. Sebab kita asalnya tidak ada. Jadi tidak ada tu dengan makna mati. Satu. Yang kedua, dia kata mati, bila kata mati 2 kali ni, makna dia ada mati kali yang pertama dan mati kali kedua. Jadi mati kali pertama tu bila? Tadi lah. Pertama yang saya sebut tadi, iaitu keadaan kita yang tidak wujud tu mati. Dan ada yang mengatakan mati kita kali yang pertama ni, iaitu di waktu kita berada di alam rahim. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis tradisional, apabila dikumpulkan anak Adam tu dalam air mani dia tu 40 hari. Itu dalam hadis sahih. Hadis 40 pun ada kemudian segumpal darah 40 hari. Kemudian seketul daging 40 hari. Kemudian bentuk tulang apa semua. Kemudian fayursalu ilaihil malak, lalu diutus selepas 40 hari, 3 kali 40 hari, fayursalu ilaihil malak, lalu diutuskan kepada dia ini malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan dalam janin tersebut ruh. Di situlah baru dia hidup. Jadi sebelum ditiupkan ruh tu, sebelum ditiupkan ke dalam janin tu ruh, jadi keadaan manusia kita semua tu adalah dalam keadaan kita mati. Sebab itulah sebahagian ulama dalam membahaskan tentang gugur anak ni, kata sebelum 4 bulan tu, mana sebelum 3 kali 40 hari tu, kalau kita nak gugurkan tu tak apa, tidak berdosa lah.
Tapi kalau dah lebih daripada tu tak boleh, sebab dia ada ruh dah ketika tu. Jadi apa makna mati? Itu mati kita kali yang pertama. Kemudian apabila ditiupkan ruh tu sebenarnya, maka hiduplah kita. Dan hidup tu makna hidup kali pertama. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut mati dua, bila dah berlaku kematian kali pertama, maka ada sekali lagi mati. Ada sekali lagi mati. Bila mati, maksudnya kali pertama macam kita ni, kali pertama tu sudah terlepas dah lah. Cuma kita tak rasa sakit mati tu. Dan kita akan menunggu kematian kali yang kedua. Kematian kali yang kedua. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita semua berada dalam mati yang pertama tu sudah lepas. Kita berada dalam hidup kali yang pertama. Sebab Allah sebut mati dua kali, hidup dua kali kan. Ni hidup kali yang pertama. Daripada alam rahim kita keluar ke alam dunia ni, kita hidup lah. Hidup kali pertama. Mana kita ada satu lagi kehidupan. Cuma bila Allah Ta'ala tentukan ajal lah, masing-masing itu tidak sama. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 jam, ada yang 1 minit keluar-keluar tu mati pun ada. Ada yang sampai 1000 tahun, seperti mana kaum Nabi Nuh AS 1000 tahun. Kehidupan dia kali pertama tu sampai 1000 tahun pun ada. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh tu 1000 tahun. Ada yang 80 tahun, 70 tahun. Kemudian Allah tentukan kematian kali yang kedua tu sebenarnya, iaitu kita nama yang biasa kita dengar ajal kita. Ni kita tidak tahu. Masing-masing tidak tahu. Saya semua tidak tahu. Allah saja yang tahu. Malaikat sendiri pun tidak tahu. Sehingga Allah bagi tahu kepada dia untuk cabut nyawa tu, baru dia tahu. Apabila berlaku kematian kali yang kedua ni tu sebenarnya, tak ada dah mati. Tak ada dah mati. Sebab Allah sebut 2 kali ya. Mana manusia tidak akan merasai mati lagi. Kenapa saya tekankan begini tuan? Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita, apabila Allah humban manusia masuk dalam neraka, tentunya antara permintaan manusia ketika itu, mereka minta supaya Allah matikan mereka. Seksa sangat dalam neraka kan? Matikan aku, hancurkan aku. Ada dalam Quran surah Furqan. Musnahkan aku. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya hancurkan dirinya kerana dia tidak tahan. Jadi berlaku kematian. Tak ada dah. Kan? Duk seksa dalam begitu, dalam neraka Jahannam. Sebab kematian 2 kali ni Allah takdirkan untuk setiap manusia, sudah berlaku dah. Selesai. Bila berlaku kematian kali yang kedua, manusia menunggu kehidupan kali yang kedua, iaitu kehidupan di hari akhirat. Di hari akhirat, bukan dunia dah. Manusia hidup ketika itu di hari akhirat. Bila hidup, mati tidak ada lah. Cukup lah. Jadi 2 kali hidup, 2 kali mati berlaku kepada manusia, dan tidak ada lagi kematian. Sama ada manusia itu hidup kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hakikat yang akan dilalui oleh semua manusia. Jadi orang kafir itu dia sedar lah ketika itu sebenarnya. Dia sedar dia sudah hidup 2 kali, dia sudah mati 2 kali, dan dia tidak akan mati lagi. Lalu apa berlaku? Wa ahyaitana tsnatain, dan kamu telah hidupkan kami 2 kali. Mana tidak ada dah kehidupan kali ketiga apa semua, keempat tidak ada dah. Lalu orang kafir ni dia kata kepada Allah, dia minta dia bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'tarafna bidhunubina. Lalu kami, wahai Allah, kamu telah matikan kami 2 kali, hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Baru nak mengaku. Dulu di dunia tak mengaku. Tak mengaku di dunia tu dulu, makna tak sedar, tidak sedar. Orang tegur dia pun dia awak tak tahu. Jadi pengakuan sedar di hari akhirat ni, kalau orang Kelantan kata tak pakar dah tu, tak ada guna. Allah Ta'ala awak tak peduli gitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak manusia sedar ni. Alangkah baiknya kalau sedar, iktiraf fa'tarafna bizunubina, kami mengakui dosa-dosa kami ni. Alangkah baik kalau perkataan ni di dunia terdahulu. Di dunia terdahulu dia sedar dosa-dosa yang dia buat ni, dia taubat, sedar apa tak apa dah tuan, sedar. Sebab salah satu daripada permulaan taubat tu kita sedar. Orang yang tidak mau taubat tu mana dia tidak sedar. Nak taubat macam mana dia tidak sedar. Minta sedar dulu. Tak apalah dosa-dosa yang buat tu sebelum nikah, tak apalah kita kata dosa besar mana pun, banyak mana pun, manusia ni kan tak kira. Tak kira siapa. Tak apa. Sekarang ni
sedar sekarang ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tanya kepada Allah, fahal ila khurujim min sabil, adakah bagi kami ini jalan untuk kami keluar? Mengaku saya sebelum ni sebagai seorang guru, kadang-kadang kita tanya anak murid kita tanya anak murid, kamu buat ke curi ke? Kita bukan hukum sangat, nak suruh dia mengaku je sebenarnya. Kan? Kita tahu dia buat, tapi kita paksa dia, awak betul ke awak buat? Betul. Dia tak mengaku. Tak mengaku, tak paksa lagi, kata kita bagi ancaman lagi. Akhir sekali mengaku. Bila mengaku tu kira-kiranya kita pun lega lah. Dia mengaku, kita lepas lah. Jadi kadang-kadang pengakuan ini disebut-sebut oleh mengaku ni dengan tujuan supaya, dengan maksud supaya dilepaskan dia. Betul saja buat, tapi minta lepas lah. Jadi orang kafir pun begitulah, dia akan nanti dia minta kepada Allah, fahal ila khurujin min sabil, adakah bagi kami ini sebarang jalan untuk kami keluar? Ada tak jalan keluar? Maknanya ampun ke, maaf ke, jangan azab ke. Allah Ta'ala tidak cerita, maknanya tidak ada. Tidak ada ni makna tak peduli. Manusia mengaku ke, manusia menyesal ke, menyesal di hari akhirat, tuan-tuan, tak ada nilai sikit pun. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak kembali semula ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jelas dah kepada kami wahai Allah penglihatan kami, pendengaran kami, mana kami lihat dengan jelas, kami dengar dengan jelas dah. Boleh tolong kembalikanlah kami semula ke dunia, kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami betul-betul yakin. Mana betul-betul yakin dah akhirat. Jadi yakin tu, tapi yakin di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala tak peduli tu, buat tak tahu gitu. Alangkah baik kalau yakin tu di dunia terdahulu. Jadi kalau kita nak menyesal, kalau nak bertaubat ke bersama di dunia ni, bukan akhirat. Akhirat tu kalau kita menangis tu, kalau takdirkan air mata kita tu menjadi lautan sekalipun, Allah Ta'ala tak peduli. Berbeza di dunia ni tu, kalau kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala berseorangan, bahkan ni kata puji ni Nabi SAW sebut dalam hadis tu, dia zakarallahu khalian fafadat ainahu, kata Nabi SAW. Dia bersunyi diri, duduk bersendirian, ia ingat kepada Allah, menyesal sampai keluar apa panggil air mata. Air mata tu tak kira banyak mana, setitik pun kira air mata juga tu sebenarnya. Jadi kalau setitik air mata tu kita alirkan kerana takut kepada Allah ataupun kerana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata kita tu cukup bernilai berbanding di hari akhirat nanti. Ini kelebihan kehidupan kita di dunia ni tu sangat. Dari satu sudut ada kelebihan lah sebelum kita mati ni, sebab di akhirat tu tak payah cerita lah. Firaun sendiri putusnya, Qarun sendiri pun, mereka tu lebih yakin daripada kita lagi. Kita ni kalau sebut alam barzah ni, iyalah yakin juga tu sini, yakinlah kita yakin. Tapi yakin kita tu tidak sama dengan orang yang sudah berada di sana, dengan orang yang sudah berada di alam barzah tu. Orang kafir yang berada di alam barzah, mereka lebih yakin, mungkin lebih yakin daripada kita, tapi yakin mereka tidak berguna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan sebelum kita sampai mati kali yang kedua ni saki baki masa yang ada yang kita sendiri pun tidak tahu, kita ambillah kesempatan sungguh-sungguh tuan-tuan untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab perkara ini tuan-tuan sekalian akan kita berjumpa. Amalan-amalan yang kita buat ni, kita akan berjumpa nanti di hari akhirat nanti. Bagi mereka yang tidak buat, mereka akan menyesal sungguh-sungguh. Percayalah, sebab bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Saya rasa tuan-tuan sekalian untuk tazkirah pada tengah hari ini, insya-Allah kita berhenti setakat inilah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama memberi pengajaran terutama kepada saya dan kepada kita semua, insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan, kita jumpa lagi kalau ada masa kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.